semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya. Mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana. Tenanglah engkau di sana. Assalamualaikum. Selamat malam pendengar kisah seram. Anda kembali lagi bersama saya, Edi, akan menemani malam Anda dengan kisah-kisah seram. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Kamal Zailan dan anda semua yang selalu support channel ini. Sebelum saya mulakan kisah seram, ingat, kisah seram hanyalah sekadar hiburan semata-mata. Jangan terlalu taksub. Selamat malam. Kisah pertama pada malam ini datang daripada Hanif yang tinggal di Perak. Cerita ini diinspirasikan daripada kisah benar. Katanya Hanif. Tajuk yang diberikan oleh Hanif, Kisah Penunggu Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisah ini berlaku lebih kurang 7 tahun yang lepas sewaktu di kampung saya. Kampung saya terletak di Perak, di kawasan yang berbukit, sesuai dengan nama tempatnya. Nama tempatnya saya tak nak sebut. Waktu itu saya balik ke kampung. Alang-alang cuti sekolah itu, apa salahnya duduk rumah atuk sekali-sekala. Wajahnya yang gembira apabila melihat cucu kesayangannya balik. Pada awalnya, semua seperti biasa. Tapi, apa yang terjadi pada malam itu, saya rasa tidak sedap hati. Rasa macam ada yang tidak kena. Saya ni jenis kalau ada yang tidak kena, saya selalu tertanya-tanya. Pada mulanya, saya diamkan saja apa yang terdetik di hati. Lebih kurang pukul 3 pagi, saya terbangun dari tidur. Saya ni suka buang air pada waktu pagi. Jadi, saya terus ke bilik air. Sebelum sampai depan pintu bilik air, saya tengok nenek saya ada dekat dapur. Saya pun abaikan je dan saya cakap kat nenek, "Nek, tumpang lalu jap, nak guna bilik air." Saya pun terus masuk ke dalam bilik air dan terus buang apa yang patut. Tiba-tiba saya terfikir tentang nenek saya. Setahu saya, nenek saya rambutnya paras bahu. Kenapa tadi rambut nenek panjang sampai ke pinggang?
Saya dengan rasa tidak sedap hati pun keluar dari bilik air dan melihat tidak ada orang dekat dapur. Saya terfikir, apa pula lah yang aku nampak tadi tu? Saya pun jalan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Saya pun terdengar suara dari arah belakang saya. Saya ni jenis suka ambil tahu sesuatu perkara. Jadi, saya pun toleh ke belakang. Menyesal Eddie. Pada waktu itu, saya sungguh menyesal. Sepatutnya saya tidak pandang pada waktu itu. Apa yang saya lihat? Ada satu lembaga, rambutnya panjang, mukanya buruk dan matanya tepat memandang ke arah saya. Ya Allah, dalam hati saya, kalau diikutkan hati saya mahu pengsan dekat situ. Saya terus lari tanpa hiraukan apa yang saya langgar. Perasaan takut mula hadir dalam diri. Saya terus masuk ke dalam bilik dan selimutkan diri. Saya ingatkan cukup sampai di situ sahaja. Rupa-rupanya benda tu ikut saya sampai ke bilik. Saya dengar pintu bilik digoncang dan dibuka dari luar. Ada suara yang memanggil saya seperti angin. Saya melihat dia, tetapi saya dapat rasakan benda itu berada di sebelah saya. Perasaan saya mahu jerit, panggil nenek dan atuk saya. Benda itu menarik saya, badan saya dicakar. Allahu Akbar, terkejut melihat atuk saya menarik benda itu. Atuk saya sempat baca ayat-ayat suci Al-Quran dan lontarkan azan di kawasan bilik saya. Lepas dari itu, benda itu hilang dari pandangan saya dan atuk saya. Atuk saya menyuruh saya tidur dengannya. Hish, kenapalah benda macam ni terjadi pada aku? Apa yang benda tu nak dari aku? Hish, abaikan je lah. Nasib ada atuk. Pada petang itu, atuk saya menyuruh saya bersihkan diri dan membawa Al-Quran pergi ke bilik. Saya baca surah-surah yang saya boleh baca semasa itu. Alhamdulillah, pada malam itu tiada apa-apa yang mengganggu saya. Keesokan harinya, saya putuskan untuk pulang ke rumah. Atuk dan nenek saya amat gembira jika saya tinggal bersamanya. Atuk menasihati saya supaya selalulah datang melawat atuk dan nenek. Nenek saya yang berdiri di sebelah atuk terus memeluk saya. Saya dapat rasakan nenek dan atuk amat sayangkan cucu-cucunya. Saya pun segera pulang dan semasa menuju pulang, baru saya perasan di sudut tingkap. Saya melihat sosok yang mengganggu saya berada di situ dan terus memandang saya. Tamat. Baiklah, itu saja perkongsian daripada Hanif pada malam ini. Percaya atau tidak, itulah pengalaman seram daripada Hanif. Sesetengah orang tidak percaya, tetapi hakikatnya itulah yang terjadi pada Hanif. Sekian, terima kasih kepada semua yang mendengar kisah ini. Saya akan sambung kisah seterusnya selepas lagu ini dimainkan. Jangan ke mana-mana, saya akan kembali selepas ini. Asal aku tanam dia. Dia belum mati lagi tu. Macam mana ni? Bulan mengambang, suara
tenang. Ku pandang engkau dari belakang. Ingatkah engkau tanah ini kau tanam, aku sedangkan ku belum mati. Dendam, ku rasa dendam, masa akan datang ku balas dendam. Belum puas lagi di dunia ini, kau hancurkan hidupku ini. Larilah kau, lari, ajalkan menanti. Biarkan dendam ini semai di hati. Darahku ini mengalir di bumi. Ku teriak namamu, bibirmu terkunci. Dendam, ku rasa dendam, masa akan datang ku balas dendam. Belum puas lagi di dunia ini, kau hancurkan hidupku ini. Larilah kau, lari, ajalkan menanti. Biarkan dendam ini semai di hati. Kan ku balas dendam. Ya, itu dia lagu Dendam daripada Qamar Zailan. Semoga anda terhibur dengan lagunya tadi. Saya akan sambung kisah seterusnya. Kisah ini datang daripada Azra yang tinggal di Kelantan. Kisahnya, pada malam itu, tiba-tiba saya terbangun daripada tidur sebab dengar kucing gaduh di dalam bilik. Ketika itu, saya letak kucing dalam bilik saya. Jadi, apa yang terjadi pada malam itu? Saya terlihat ada kepala yang mengintai dari luar tingkap. Saya berasa takut dan saya terus sambung tidur. Hahaha. Kisah ini ringkas, tetapi sesetengah orang seram, bagi saya tidak. Saya akan sambung kisah seterusnya. Kisah ini datang daripada Azizi yang tinggal di Johor Bahru. Kisah ini diceritakan oleh pakciknya. Pakcik saya ni suka memancing. Pada malam itu, dia pergi memancing dekat sebuah hutan. Di kawasan hutan ada semak samun. Jadi, pakcik saya tebas semua semak yang ada di situ. Kemudian, pakcik saya bakar semak yang ditebasnya. Beberapa minit kemudian, pakcik saya melepaskan hajat dekat sebuah pokok yang ada di situ. Waktu perjalanan balik, pakcik saya rasa motosikalnya berat. Tekan minyak pun motosikalnya masih perlahan. Sampai di rumah,
pakcik saya mandi dan terus tidur. Ketika itu, pakcik saya rasa panas pada tempat melepaskan hajat. Sebelum pakcik saya melelapkan mata, dia terdengar suara seperti Cik Ponti memanggil nama pakcik saya. Keesokan harinya, nenek saya bawa pakcik saya pergi berubat. Ustaz tu bagi tahu, pakcik saya melanggar pantang ketika di hutan. Itulah pengalaman seram daripada Pakcik Azizi. Pengajaran daripada kisah ini, kita jangan melanggar pantang ketika masuk ke hutan ataupun tempat-tempat yang keras. Jangan melakukan perkara yang dapat mengganggu makhluk lain. Kalau nak melepaskan hajat ke dalam hutan, sebelum tu bawalah botol atau bekas-bekas dari rumah. Selepas melepaskan hajat, buanglah di tempat yang sepatutnya. Sampai di sini sahaja kisah seram pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang support channel ini. Kita akan berjumpa lagi pada kisah seram seterusnya. Selamat malam.